Setiap langkah diatur cepat agar segera tiba ke tempat dituju. Di hadapan mata, tanah perkuburan menyimpan rahsia persemadian dua insan yang hikayat mereka disebut dalam Al-Quran. Benarkah di sini bersemadi jasad Habil dan Qabil, putera Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana dakwaan penduduk tempatan? Pagi itu seperti pagi di hari-hari sebelumnya, hening dan mendamaikan. Kunjungan kami pasti tidak merubah suasana, tetapi ziarah ini pasti terakam sebagai ziarah teristimewa. Hakikat surah Al-Maidah ayat 27 hingga 30 menyentuhi kisah Habil mahu dibunuh Qabil, sedangkan mereka bersaudara dan putera kepada Nabi Adam alaihissalam. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Apabila Habil terbunuh, Qabil menyesali perbuatannya, lalu mahu menyembadikan jasad saudaranya yang tidak lagi bernyawa. Hinggalah kehadiran dua ekor gagak mencetus ilham bagaimana jasad Habil harus diuruskan. Semesta alam saksi setiap kejadian. Sempadan pemikiran akal insan senantiasa diunsuri nas-nas agama, apatah lagi riwayat sejarahnya merentasi ribuan tahun. Kita hanya insan pasrah, akur pada ketentuan ilahi. Ahmad Jalaluddin, antara anak desa, menyambut mesra kunjungan kami. Kebetulan dia banyak menyimpan maklumat tentang kehadiran makam-makam sekitar tanah perkuburan purba ini. Penjaga makam Muhammad Tumuni amat berbangga kerana telah diamanahkan Maharaja Ramnad untuk menyelia kawasan perkuburan serta makam putera Nabi Adam alaihissalam. Semenjak itu waktu senggangnya terisi dengan menziarahi dan membersihkan makam. Setiap pengunjung melontarkan keraguan, dilayan cerita dengan penuh kesabaran. वो आबिल का तो काबिल मारा है। मारने का काम ही नहीं है, बड़ा पत्थर डाल दिया है। किसने डाला? आबिल ने। आबिल ने, आबिल मर गया है। रिमोरिया, ये रिमोरिया है। Kami ditunjukkan plat tembaga berusia lebih 300 tahun menjadi geran memperakui hak penjagaan makam kepada keluarga Tumuni oleh Maharaja Ramnad.
Menurut sejarah tempatan, makam ini dibina Sultan Abdul Malik Kafur pada 1131 bagi kemudahan orang ramai menziarahinya. Menjadi tradisi, makam ini akan diziarahi Maharaja Negeri Tamil Nadu setiap tahun. Dan menjadi tradisi juga, bangunan akan diubah suai setiap tahun, sama ada untuk memulih kerosakan atau mencantikkan persekitaran. Bagaimanapun, kini makam terbiar tanpa bantuan kewangan, bergelut dengan peredaran masa sendirian. Usaha penjagaan Muhammad Tumuni kini hanya sekadar mengekalkan apa yang sedia ada. Kehadiran pokok banyan berusia lebih 1000 tahun ini menjadi mercu tanda makam. Tetapi apa yang pasti, pokok ini menjadi saksi hikayat makam Qabil dan Habil. Hakikatnya, misteri makam putera Nabi Adam AS sukar dirungkai. Bagaimanapun kewujudannya tidak bercanggah dengan Al-Quran. Saiz makam luar biasa panjang cukup menimbulkan pelbagai persoalan. Begitulah manusia sukar menyelami hakikat kejadian alam, melainkan ianya rahsia Tuhan Maha Kuasa. Kami cuba mengesan bukti dakwaan kewujudan makam Qabil dan Habil sekitar Rameshwaram. Ahmad Jalaluddin membawa kami menyusuri perkampungan nelayan Mugadaraya Satram, 30 km dari lokasi makam. Menurutnya di situ bakal kami temui apa yang kami cari. Lori ikan menjadi kenderaan tumpangan kami menyusuri pesisiran pantai. Tempat tuju kami terletak di penghujung pantai sejauh 5 km. Sangka kami tiada penempatan sepanjang laluan, tetapi kami melepasi deretan bangunan batu, dahulunya pelabuhan utama Rameshwaram. Malahan pelabuhan ini menjadi persinggahan penting kapal dagangan sekitar selatan India dan Sri Lanka. Pelabuhan Dhanushkodi akhirnya menjadi padang jarak padang terkukur apabila dilanda ribut taufan pada 1964 mengakibatkan ratusan nyawa terkorban dan bangunan musnah. Tidak sabar kami menelah bukti yang dimaksudkan Ahmad Jalaluddin. Akhirnya kami sampai di penghujung pantai Rameshwaram yang kedudukannya bertentangan Sri Lanka. Masyarakat tempatan menggelar tempat ini laluan atau jambatan Nabi Adam. Sebenarnya deretan beting pasir di hadapan kami inilah yang dimaksudkan sebagai laluan Nabi Adam. Penduduk tempatan mendakwa bahawa rangkaian beting pasir sepanjang 18 km ini
adalah laluan ulang-alik Nabi Adam AS antara Rameswaram dengan Sri Lanka, seterusnya menuju ke India. Jika benar Nabi Adam pernah menggunakan laluan ini, ada kemungkinan dahulunya kawasan ini adalah daratan bersambung antara benua India dengan Sri Lanka. Ataupun Nabi Adam AS itu saiznya amat besar, mampu melangkahi lautan tanpa ditenggelami air. Nabi Adam AS diriwayatkan kerap berulang-alik antara Bukit Serendip di Sri Lanka dengan Rameswaram di selatan India. Bukit Serendip didakwa setengah ulama sebagai tempat turunnya baginda dari syurga setelah diarah Allah membawa diri ke bumi. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 36 bermaksud, setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, yakni Adam, Hawa dan syaitan ke bumi. Sebagian kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain. Dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, yakni mati. Waktu beralih melakari keindahan serba menakjubkan tidak terjangkau oleh indera akal kerana perubahan metafizikanya adalah ketentuan Tuhan Maha Kuasa. Cukup sekadar merenungi langit bertukar warna, pasti kita akur bahawa kehidupan insan wajib berpokok kepada menyembah Tuhan pencipta alam. Bercahayalah bumi diinjak sinar hidayah Islam. Menurut Profesor Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam, seawal tahun pertama hijrah, pedagang Arab telah melayari lautan Hindi menuju Asia Tenggara dan China. Lazimnya mereka singgah di pantai barat India untuk menambah bekal makanan dan persiapan barang dagangan. Dengan demikian, sejarah menyaksikan pantai Gujarat, Malabar dan Kerala menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Secara tidak langsung, Islam mulai meresapi nurani masyarakat India. Pedagang Arab seterusnya mengahwini penduduk tempatan, lalu mencorak komuniti berbudaya Arab India. Cahaya Islam di bumi India bersemarak bak saujana butiran padi menguning di lembah nan luas. Rezekinya melimpahi lembah dahulunya tandus dan gersang.
Kembara kami seterusnya menyusuri terusan sungai Totapali bermula dari perkampungan Alappuzha hingga ke pinggiran bandar Kochi sejauh 100 km. Misi kami menjejaki budaya masyarakat Arab India suatu ketika dahulu menetap di sepanjang laluan sungai. Sejarah mencatatkan kedatangan Islam ke India melalui dua laluan. Pertama, melalui pantai barat India dan kedua, melalui bahagian barat laut Afghanistan dan Turki. Kami kini mengerti mengapa Muslimin di bahagian barat dan selatan India menganut mazhab Syafi'i. Ini kerana mereka diislamkan pendakwah Yaman, manakala Muslimin di bahagian utara dan timur bermazhab Hanafi kerana menerima Islam daripada pendakwah Afghanistan dan Turki. Suatu ketika dahulu, sungai ini amat berguna sebagai laluan pengangkutan masyarakat, perahu tumpangan dan kapal dagangan. Malahan Maharaja Hindu sering menggunakan laluan sungai seumpama jika baginda mahu meninjau keadaan rakyat. Pada masa yang sama, kapal-kapal beras berulang-alik membawa muatan dari pelbagai destinasi kampung, bandar dan pelabuhan. Pencarian kami membawa kami singgah di pekan pinggiran sungai Champakolam. Terdapat sebuah gereja di antara deretan bangunan kedai dan rumah penduduk. Penduduknya 30,000 dengan penganut Islam hanya 10%. Mengapa kawasan dahulunya didiami masyarakat Islam kini beralih corak? Apakah bakti dakwah Syekh Fariduddin Al-Ajwadi, Syekh Ali Shihab Al-Hamzani dan Syahid Abdul Hasan Al-Nadwi tiada kesannya lagi? Kembara kami merentasi Tasik Vembanat sepanjang 40 km menuju Cochin pernah menjadi pelabuhan tersohor ketika era dinasti kerajaan Islam. Perjalanan menuju penghujung tanpa sebarang penemuan tinggalan Islam. Namun, pengalaman memiliki laluan air amat meninggalkan kesan. Perjalanan diteruskan. Kali ini kembali menjelajahi jalan darat. Masjid Ceruman Perumal, masjid tertua di India. Terletak di Kongalur, bandar kecil berhampiran pantai Laut Arab. Ia diasaskan pada tahun 629. Inilah rupa bentuk asal masjid.
dirakamkan pada 1955 setelah 800 tahun ia dibina. Kini bentuk asal berubah sama sekali, tetapi riwayat kewujudannya amat menarik. Bersama kami esok dalam Jejak Rasul 4.